Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Pengalaman daripada ramai orang dihantarkan kepada Abang, moga-moga diceritakan untuk pengajaran dan iktibar untuk kita semua. Cerita kali ini Abang meremang-remang bila baca. Rasa macam sendiri mengalami peristiwa pelik yang ada orang hantar, yang dihantarkan kepada Abang. Jadi Abang cuba sampaikan sebaiknya supaya kita semua boleh merasai apa yang dirasai oleh orang yang menghantarkan cerita. Jadi tanpa membuang masa, kita doa dulu, moga Allah panjangkan umur kita, murahkan rezeki kita, berikan kesihatan yang baik kepada kita dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita dan di atas jasa-jasa mereka yang telah mendidik dan membesarkan kita. Dan Abang mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita ini disampaikan oleh Ani, tapi bukan nama sebenar, berlaku pada tahun 2006 dekat Kapit, Sarawak. Pada waktu ni, Ani masih lagi belum memeluk agama Islam dan dia adalah berbangsa Cina. Dan pada waktu tu dia dapatlah, 2006 tu dia dapat berkahwin dengan seorang lelaki yang berasal daripada Kapit, Sarawak. Ani ni pula sebenarnya orang Kuching. Jadi dia kata jarak Kapit dengan Kuching lebih kurang macam Kelantan dengan Johor Bahru. Abang pun tak pernah sampai lagi, tapi dia kata jaraknya memang jauh betul. Jadi dia kata bila dia dah kahwin dengan lelaki Kapit Sarawak ni, jadi dia kenalah ikut suami dia balik ke rumah suami dia. Jadi pada waktu tu suami dia tinggal dengan mak mertua, dengan mak ayah dia. Maksudnya dengan kata lain, Ani akan tinggal dengan mak mertua dan bapa mertua. Abang lupa, rasa macam bapa mertua dia dah meninggal, tinggal mak mertua dia dengan adik-beradik suami dia yang lain. Kenapa alasan dia tinggal dengan adik-beradik, dengan keluarga suami dia? Sebabnya suami dia anak yang sulung. Jadi semua hal-hal keluarga memang suami dia yang uruskan. Jadi tak bolehlah tinggal-tinggal mak mertua dia macam tu. Sebenarnya dia tak ada masalah untuk tinggal dengan mertua sebab mertua dia sangat baik, sangat mengambil berat dengan dia sejak daripada dia kahwin. Apa-apa masalah mengadu je dekat mertua dia, dengan mak mertua dia. Memang mak mertua dia akan selesaikan segala masalah. Rumah mak mertua dia pula memang punyalah besar. Sebab itu dia diminta oleh suami dia untuk tinggal sama-sama dengan mak mertua. Tak jadi masalah. Yang menjadi masalahnya ialah mak mertua dia ada satu tempayan. Tempayan tu adalah diwariskan secara turun-temurun. Dan dalam hari-hari tertentu tempayan tu akan diletakkan makanan di dalamnya. Bila dia tanya dengan mak mertua dia, kenapa letak makanan dekat dalam tempayan? Mak mertua dia cakap, apa yang ada dalam tempayan tu adalah semangat yang melindungi keluarga diorang. Jadi dengan kata lain, untuk biarkan semangat itu terus bersemangat, kita kena bagi makanan ni, dia kata. Bila dengar macam tu, Ani pula berasal daripada Kuching, Sarawak. Kira-kira macam gadis bandar lah macam tu. Gadis bandar besar. Jadi bila dengar penjelasan mak dia ni, dia rasa macam, wow, kita ni berada dekat alam mana. Tapi dia tak berani nak cakap sebab itu sebahagian daripada kepercayaan keluarga suami dia. Takkan dia nak membantah sebenang-senangnya macam tu. Jadi dia kata dalam banyak-banyak malam, malam yang paling dia takut adalah malam untuk memberi makan kepada makhluk dalam tempayan. Dia kata caranya adalah diorang akan masakkan makanan dan makanan tu akan diletakkan ke dalam tempayan. Dan bila besok pagi makanan tu mesti habis. Memang tak akan tersisa tinggal sikit pun. Dengan kata lain, dalam tempayan tu ada makhluk yang dikatakan dipercayai adalah pelindung kepada keluarga tu. Jadi walaupun kena menghormati kepercayaan keluarga suami, tapi Ani kata itu membuatkan dia rasa takut dengan rumah tu. Mak mertua tak ada masalah, adik-beradik ipar tak ada masalah, suami lagilah tak ada masalah. Yang masalah tu adalah tempayan. Dan tempayan tu diletakkan di kawasan dapur sebelah tandas. Jadi setiap kali nak pergi bilik air memerut tengah malam memang jadi masalah besar. Walaupun dia tak pernah nampak apa yang keluar atau masuk dalam tempayan tu, tapi keadaan tempayan tu yang dibaluti dengan kulit binatang memang cukup-cukup menakutkan dia. Sampaikan kalau setiap kali dia nak pergi ke bilik air, dia akan minta suami dia temankan sebab dia takut sekali dia masuk bilik air, keluar daripada bilik air, ada makhluk besar dia nak cekik-cekik dia. Jadi dia tak nak perkara tu berlaku. Dia minta suami dia temankan setiap kali nak pergi bilik air.
Ceritanya berlanjutan bila dia tiba-tiba disahkan mengandung. Sejak daripada hari pertama dia mengandung sampai kandungan menjejak 3 bulan, macam-macam peristiwa berlaku. Antaranya ialah setiap kali dia nak pergi dekat dapur basuh pinggan, kalau dia ternampak tempayan tu, dia nampak seolah-olah tempayan tu senyum ke arah dia. Maksudnya dia dapat rasa tempayan tu macam nak menggigit dia. Walaupun dia tahu itu adalah hanya tempayan, tapi perasaan sebagai seorang ibu tu seperti seolah-olahnya tempayan tu cuba nak merampas kandungan dia. Susah nak jelaskan, dia kata, tapi itulah yang dia rasa. Pernah juga dia beritahu dekat suami dia kata jangan risau, makhluk dalam tempayan tu adalah pelindung keluarga kita. Dia tak akan apa-apakan anak kita yang dalam kandungan. Waktu tu walaupun tak nak percaya, tapi Ani terpaksa percayakan diri, percayakan suami dia supaya dia rasa lebih berani dekat rumah tu. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua, ini dah lebih teruk lagi. Bila kandungan dah masuk sebulan. Pada waktu tu Ani dalam bilik air tengah urus-uruskan diri. Kalau tak silap abang tengah mandi macam tu. Selepas dia mandi, waktu dia nak keluar daripada pintu bilik air, dia cuba tarik pintu bilik air tapi seolah-olah telah dikunci dari luar. Puas dah dia goyang-goyangkan pintu bilik air tu. Akhirnya pintu bilik air tu terbuka dan dia hampir-hampir tergelincir. Dia kata kalau dia tergelincir pada waktu tu, memang dia tak tahulah nasib anak dia macam mana. Tapi Tuhan dah takdirkan, Allah dah takdirkan, sewaktu dia cuba melangkah keluar daripada bilik air, sesuatu tolak dia daripada belakang sampaikan dia tersungkur. Waktu tu dia tak terfikir apa yang tolak dia, tapi dia terfikir adalah bagaimana nasib anak dia. Dia pegang perut dia, dia pegang kaki dia, ada tumpah darah ke apa benda ke, keguguran ke. Alhamdulillah tak jadi apa-apa. Tapi dia kata dia takut selepas tu siapa pula yang tolak dia daripada dalam bilik air. Dia periksa bilik air tu memang tak ada sesiapa. Dia ceritakan benda ni pada suami dia. Dia kaitkan dengan apa yang dia rasa melalui tempayan tu. Tetap juga suami dia kata jangan risau, itu adalah pelindung keluarga kita. Dia tak akan apa-apakan. Pendam perasaan Ani. Ani malas lagi nak cakap lepas ni kalau apa-apa berlaku. Itu kali pertama dia jatuh dekat dalam bilik air. Pernah sekali dia dekat dapur yang memang tak ada kebarangkalian untuk jatuh pun, tiba-tiba lepas dia daripada sinki nak ke meja makan, bawa pinggan, entah macam mana dia boleh ditolak daripada belakang dan dia tersungkur sampaikan pinggan-pinggan yang dia bawa pecah. Susah sangat nak jelaskan. Pada waktu tu mak mertua dia agak marah sebab anggap dia jenis yang tak berhati-hati. Tapi takkan dia nak cakap dengan mak dia yang dia rasa seperti ada orang yang tolak daripada belakang. Sebab kalau dia cakap dengan mak dia mesti marah dia. Sebab dia akan kaitkan dengan tempayan tu. Cumanya kalau dia cakap tempayan tu punya salah, memang dia akan kena marah dengan mak dia, dengan mak mertua dia. Jadi dia pendam juga perasaan tu. Kali kedua, kali ketiga dan kali keempat, sampai 4 kali dalam masa tempoh 3 bulan dia mengandung, Ani telah ditolak tersungkur-sungkur. Sampaikan dia punya perut rasa sakit. Mujur Allah nak tolong, dia kata pada waktu tu dia tak berlaku apa-apa keguguran. Alhamdulillah sangat-sangat. Pada satu hari, dia kata pada waktu tu lebih kurang dia nak pergi kencing tengah malam. Dia minta suami dia temankan. Puaslah kejut, dia kata. Puas kejut suami dia, tapi suami dia tak terjaga-jaga. Ni dah sakit perut ni. Dia kata dia nak buang air, dia kata. Nak buang air kecil, nak buang air besar. Dia pun bangunlah. Sekali dia bangun daripada tempat tidur nak ke bilik air yang terletaknya dekat kawasan dapur. Tiba-tiba dia nampak ada benda melintas. Dan benda tu dia punya bentuk macam beruk. Tinggi, berbulu-bulu. Tak nampak muka. Tapi kemunculan dia memang cukup-cukup menakutkan sampai dia tak jadi nak pergi bilik air, masuk semula dalam kelambu tidur, sambung tidur. Tahan sampai besok pagi. Itu kejadian seterusnya. Bila kandungan dia semakin besar, berlaku satu lagi kejadian yang cukup menakutkan. Pada waktu ni dia kata dia tiba-tiba tengah malam jadi lapar. Tak adalah malam sangat, lebih kurang pukul 12, tapi kebanyakan daripada ahli keluarga dia semua dah tidur. Jadi dia pun bangunlah seorang-seorang.
Masih lagi awal malam, pukul 11, pukul 12 macam tu. Jadi dia bangunlah nak pergi ke dapur. Waktu dia nak ambil makan dekat bawah tudung saji, punyalah dia terkejut. Dekat atas tempayan tu berdiri seekor beruk yang lebih tinggi daripada manusia, dengan seluruh badannya berbulu, matanya warna merah. Mukanya tak nampak, cuma nampak mata. Tak jadi makan malam tu, sanggup berlapar, masuk dekat dalam kelambu, menggigil-gigil, cerita dekat suami dia. Suami dia kata, banyak berhayal. Dia tak tahu lagi nak mana nak kalau kita cakap nak mengadu. Tak tahu mana nak mengadu. Mengadu dengan suami tak faham. Nak mengadu dengan mak mentua, takut mak mentua marah pula. Nak mengadu dengan adik-adik suami, semuanya kecil-kecil yang memang membesar dekat rumah tu. Jadi dengan kata lain, mustahil dia orang akan mengalami peristiwa yang sama dengan Ani. Ani pendam menjelah, dia kata. Tapi kejadian yang terakhir yang membuatkan Ani keluar daripada rumah tu pada satu malam, terjadi satu peristiwa yang menakutkan. Waktu tu, suami dia pergi berburu dengan kawan-kawan dia lah dekat kawasan-kawasan kapit tu, hutan-hutan kapit. Jadi, suami dia pergi berburu, yang tinggal dekat rumah ni adalah mak mertua, adik-beradik suami dia. Dia tak adalah takut sangat kalau mak mertua dia dekat rumah. Dia yakin kalau mak mertua dia dekat rumah, benda tu tak akan muncul sesuka hati. Sebab mungkin dia takut dengan mak mertua dia. Selepas jam 2-3 pagi lepas tu, suami dia balik daripada berburu, dan suami dia duduk luar rumah menguruskan urusan-urusan hasil-hasil daripada buruan. Jadi disebabkan dia ni masih mengandung, mak dia ni cakap kalau boleh uruskan binatang-binatang yang didapat waktu berburu tu agak jauh daripada rumah. Jadi lebih kurang dalam 100 langkah lah suami dia uruskan binatang-binatang hasil berburuan. Maksudnya sembelih ke apa, dapah daging, dibuat 100 meter jauhnya daripada rumah mereka. Pada waktu tu malam. Kalau tak silap abang cakap pukul 3 tadi rasanya lebih kurang pukul 12 lah macam tu. Tak adalah malam sangat. Dia kata masih lagi awal malam. Jadi pada waktu tu mak mertua, adik-beradik suami dia semua join suami dia uruskan hasil buruan tadi. Potong, lapah dan segala-galanya, termasuk membersihkan. Dekat dalam rumah tu tinggallah Ani dengan adik suami dia yang paling bongsu, berumur 4 tahun. Waktu tu dia kata dia tak rasa macam tak sedap hati. Jadi dia pun pasanglah kelambu dan dia duduklah dalam kelambu. Dia takut sebenarnya sebab pada waktu tu memang dah gelap dekat luar. Dalam rumah pula tak pasang banyak lampu. Ada lampu tapi dipasang ruang tamu satu, dapur satu, ruang tengah atau ruang bilik biarkan gelap. Diamlah dia dekat dalam kelambu tu, cuba lelapkan mata, kata Ani. Adik perempuan dia adik suami dia yang kecil tu, yang bongsu tu, tidurnya pula dekat sebelah Ani tapi di luar kelambu. Ani sorang-sorang dalam kelambu. Waktu dia nak tidur, dia cuba lelap-lelapkan mata, nak tunggu mak mertua dengan suami dia balik macam lama lagi, sampai ke subuh lah baru suami dia dengan mak mertua dia balik, sebab banyak hasil buruan kena diuruskan. Jadi dia biarkan keluarga dia uruskan dan dia pun tidurlah dekat dalam kelambu. Tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba dia dengar macam ada benda berjalan-jalan dekat dalam rumah. Dia pun bukalah mata. Punyalah dia terkejut. Beruk yang dia nampak pada hari sebelumnya muncul betul-betul dekat kawasan dapur dan merangkak ke arah Ani. Pada waktu tu Ani cuba terbalikkan badan, nak tutup, nak tekuk muka ni pada bantal ni. Tapi dia lupa masa tu perut dia dah besar. Jadi dia tak boleh nak buat macam mana. Dia ambil bantal, dia tekuk kat muka dia. Dengan harapan ini semua hanyalah mimpi. Dia harap itu semua hilang bila dia buka mata. Jadi lepas dia tutup muka dia dengan bantal, pada waktu tu dia kata dia belum lagi pandai berdoa dalam agama Islam. Dan dia cuma cakap, tolonglah jangan kacau aku, tolonglah jangan kacau aku. Dan cuba baca doa-doa yang dia pelajari dalam agama dia. Dia cuba-cuba, dia bersungguh-sungguh berdoa, tolonglah, janganlah muncul. Dan dia cuba selak bantal, dia tengok mana makhluk tu pergi. Diharapkan makhluk tu hilang, tapi makhluk tu meneruskan merangkaknya ke arah Ani.
Waktu tu Ani tekuk semula bantal dekat muka dia sambil dia menjerit, menangis-nangis, tolonglah pergi daripada sini, tolonglah pergi daripada sini. Dan dia buka sekali lagi bantal tu, dia nak tengok benda tu ke mana. Benda tu makin dekat ke arah dia. Jalan merangkak-rangkak, dia kata, dengan bulu-bulu seluruh badan. Matanya merah tapi mukanya hitam. Seluruh badannya hitam, dia kata. Tapi dia tahu benda tu memang bukan bayang-bayang, memang benda betul. Lepas tu dia tekuk sekali lagi dekat muka dia bantal. Dia berharap kalau dia buka kali ini bantal, benda tu hilang. Dia berdoa sangat-sangat, janganlah kacau dia, pergilah daripada sini. Sekali dia buka bantal, dia nampak dua tangan cuba cekik leher dia. Pada waktu tu dia dah meronta-ronta, tak boleh nak buat apa. Dia rasa macam sesak nafas gila. Dia tak tahu nak buat apa lagi. Dia cuba berdoa tapi tak jalan. Tetap juga benda tu cekik dia. Dalam keadaan mengandung, dia cuba kumpul segala kekuatan untuk melawan benda tu. Sampaikan dia cakap dalam hati, Tuhanku, kalau inilah umurku, sampai sini umurku, aku minta biarkan aku mati dengan tenang. Pada waktu tu, habis je dia berdoa dalam hati, hilang benda yang cekik dia. Dan dia bangun daripada tempat tidur dan dia keluar daripada rumah dengan harapan dia berjumpa dengan keluarga dia. Tapi bila dia keluar daripada rumah, suami, mak mertua dan adik-beradik suami dia yang lain dah dekat dengan rumah. Dah selesai urusan pemotong-motong daging. Jadi pada waktu tu diorang tengok terkejut, kenapa muka Ani pucat. Ani menangis, seluruh badannya berpeluh-peluh. Ani tak berani nak cerita. Dia kata dia dalam keadaan mimpi yang menakutkan. Jadi malam tu dia tidur macam biasa, ditemani dengan suami dia. Besok pagi dia minta suami dia bawa dia balik ke Kuching. Sebab dia kata dia dah tak tahan duduk dekat rumah tu. Dia rasa keselamatan anak dia betul-betul terganggu. Sampai dekat rumah dia, dia ceritakan semua ni pada mak dia. Mak dia cakap, mengikut kepercayaan orang Cina, sewaktu mengandung darah kita manis. Dan kita ada satu bau yang sangat disukai oleh makhluk alam sebelah. Jadi dengan kata lain, sewaktu Ani mengandung, dia menarik minat makhluk dalam tempayan untuk keluar dan cuba untuk merampas anak dalam kandungan. Itu yang mak dia percaya. Dan pada waktu tu juga dia ceritakan semua apa yang dia alami pada suami dia. Dan suami dia buat keputusan untuk tinggal di Kuching sehingga anak mereka berjaya bersalin. Salah ayat. Sehingga anak dia berjaya dilahirkan. Kalau anak dia berjaya bersalin, lain macam tu. Jadi selepas anak dia berjaya dilahirkan, barulah Ani dengan suami dia balik ke rumah tu, balik dekat Kapit. Dia kata keadaan Kapit sebenarnya agak jauh daripada Kuching. Dia bukanlah bandar besar. Dan dia kata banyak benda yang dia cuba sesuaikan diri bila duduk dekat Kapit, sebab dia sendiri berasal daripada bandar. Dan sekarang dia kata dia dah tak lagi bersama dengan suami dia. Di atas sebab-sebab tertentu terpaksalah perkahwinan tu dibatalkan, diputuskan, dicerailah dengan kata lain. Dan selepas tu Ani masuk Islam dan sekarang dia lebih tenang. Tapi dia kata kalau pada waktu tu dia beragama Islam, mungkin dia akan berselawat ataupun berzikir untuk menghalau benda tu. Cerita yang kedua ni disampaikan oleh seseorang yang abang belum pernah lagi dapat cerita daripada orang macam ni, iaitu seorang juru gambar yang selalu merakamkan gambar detik-detik ngeri, terutama orang kemalangan, orang gantung diri, orang kena bunuh, semualah benda-benda yang berkaitan dengan kematian. Inilah tugas dia dan inilah juru gambarnya. Sebelum abang mulakan cerita, abang nak pesan, Pak Su, tolong sampaikan cerita lanjutan daripada kisah ni. Kisah ni sebenarnya habis, tapi mengikut email Pak Su, dia kata dia banyak lagi peristiwa yang boleh diceritakan dan abang teringin sangat nak dengar. Semualah, kita semua teringin sangat nak dengar sebab pengalaman daripada seorang juru gambar yang selalu rakan-rakankan gambar pelik-pelik macam ni memang jarang-jarang orang cerita. Cerita dia macam ni. Kes ni berlaku pada tahun 2004 dekat Tampui, Johor. Sebelum abang ceritakan dulu Pak Su punya kerja. Pak Su ni memang dia suka ambil gambar. Dan gambar-gambar dia adalah berkenaan dengan orang kemalangan dan seumpama dengannya. Orang lemas, orang terbakar, orang mati kena bunuh, orang mati gantung diri. Semua gambar-gambar tu memang dialah yang tukang ambil dia untuk dia bagi kepada syarikat surat khabar. Dan dia ni bekerja dengan syarikat surat khabar dekat Johor Bahru pada tahun 1996 sampailah sekarang.
Begitu lamalah sangat dia bekerja dengan syarikat tu. Dan dia kata dia cuba jangan beritahu nama sebenarnya, hanya beritahu nama dia sebagai Pak Su. Tapi dia kata ramai akan kenal dia. Dia ada satu sifat yang dia rasa, dia pun tak tahu kenapa dia ada sifat tu. Sifatnya ialah bila dia ambil gambar orang mati kena bunuh yang macam abang beritahu tadi, dia suka ambil gambar lebih-lebih. Dan gambar-gambar yang dia masukkan dalam surat khabar, dia masukkanlah. Kadang-kadang pihak polis minta gambar tu. Tapi lebih-lebihan daripada gambar tempat kejadian ataupun gambar mangsa, dia selalu masukkan dalam satu album. Dia simpan dalam album tu untuk koleksi. Ada juga orang tanya dengan dia, kenapa simpan gambar-gambar pelik ni? Dia kata dua sebabnya. Yang pertama, mungkin polis perlukan gambar ni di kemudian hari. Dan juga mungkin benda ni boleh dijadikan rekod dan juga jadi pengajaran kepada dia supaya lebih berhati-hati sewaktu memandu, supaya lebih berhati-hati dalam apa jua keadaan supaya tidak terjadi apa-apa kecelakaan. Dan kadang-kadang ditunjukkan gambar ni pada anak-anak buah dia. Tengok kalau kau orang bawa laju-laju motor, ginilah jadinya kalau aksiden. Dia selalu buat macam tu. Dan album tu, ada orang tegur. Okey. Okay, sambung. Abang dah letak tentu arah ni. Kowe pun dah warna kuning ni. Sambung. Macam dekat ni ada lupa. Dia suka simpan semua gambar ni dekat dalam album. Dan album dia selalu letak dekat dalam kereta. Tujuannya ke mana-mana dia bawa dengan gambar-gambar tu sekali. Dan disebabkan tu ramai juga yang beritahu dengan dia. Kadang-kadang ada nampak orang duduk dekat belakang kereta dia. Sewaktu dia parkingkan kereta dekat kawasan ofis, balik-balik tengah malam, ada orang tegur dia. Pak Su, tadi ada orang duduk lah dekat dalam kereta belakang tu, hati-hati tau. Dia tahu, kawan-kawan dia semua tahu yang duduk dekat belakang kereta dia tu bukan makhluk biasa, tapi makhluk alam sebelah. Mungkin terpikat dengan gambar-gambar yang dia letakkan dekat dalam album, yang album tu ada dalam kereta. Pernah juga kawan-kawan dia beritahu, waktu kereta dia diparking dekat kawasan ofis, kereta dia bergerak sendiri. Maksudnya bergegar. Bergegar sendiri. Padahal tak ada orang dalam tu. Kejadian tu berlaku lebih kurang waktu maghrib, dia kata. Dia pun tak tahu kenapa kereta dia jadi macam tu, sebab dia hanya menyimpan gambar. Takkanlah gambar tu menarik minat makhluk alam sebelah, tapi dia simpan je lah benda ni. Pernah juga dia jadi kejadian sewaktu dia memandu, tiba-tiba ada orang bagi high beam daripada belakang. Lepas tu orang tu potong kereta dia. Lepas tu orang tu buat isyarat gitu. Seolah-olah nak bagi tahu dekat dalam kereta kau ada makhluk rambut panjang. Agaknya macam tu lah. Dia nak bagilah beritahu dekat Pak Su. Tapi Pak Su buat bodoh je. Pak Su cakap, aku tak kacau kau jangan kacau aku. Jadi itu prinsip yang menyebabkan dia kekal bertahan sampai sekarang menjadi seorang jurugambar. Tapi dia kata dalam banyak-banyak peristiwa yang mengganggu dia, ada satu peristiwa yang betul-betul menyeramkan dia. Pada satu hari, pada waktu tu dia rasa macam nak semayang kat masjid lah, dia kata. Jadi kerja pun tak banyak sangat. Habis-habis buat kerja dekat office tu, dia pergilah masjid yang dekat dengan rumah dia. Sampai dekat masjid tu dia semayang macam biasa. Tapi selepas dia habis semayang keluar daripada masjid, semayang isyak bersama-sama dengan jemaah lain, ada seorang pakcik tu tepuk bahu dia, tanya dengan dia, kamu ni kerja apa? Lepas tu dia cakaplah dia kerja sebagai pembantu sebagai jurugambar surat khabar. Gambar apa yang kamu ambil? Dia kata, saya ambil gambar begini. Tuan Haji nak tengok, dia kata. Tak apa. Lepas tu Tuan Haji tu cakap, hati-hati, ada orang yang mengikuti kamu, dia kata. Mana Tuan Haji tahu? Saya ni jenis memang boleh nampak. Jadi dia ada dekat dalam kereta tu, kata Tuan Haji tu. Disebabkan tu, Pak Su rasa macam dia kena buat sesuatu. Kawan-kawan dia dah cerita tentang keseraman kereta dia. Orang dekat tengah jalan pun sampai naik-naik high beam nak bagi tahu dia yang dalam kereta dia ada sesuatu. Dan kali ketiga adalah ada pakcik yang dia tak kenal pakcik tu, sengaja tegur dia dan beritahu supaya berhati-hati sebab ada makhluk yang ikut dia. Jadi dia kata dia pun cubalah cari-cari kontak-kontak dengan kawan-kawan dia kat mana tempat yang berubat, tapi akhirnya tak berjumpa juga. Sampailah dekat masjid yang sama, dia berjumpa dengan seorang ustaz.
Entah macam mana ustaz tu boleh tegur dia, dia pun setuju je dengan ustaz tu. Ustaz tu cakap memang ustaz tu sendiri boleh nampak yang makhluk tu ada dekat dalam kereta dia. Dan waktu tu dia kata dia simpan ustaz tu punya nombor telefon, dan dia kata kalau kritikal nanti dia akan pergi. Tapi dia tak sangka malam tu dia kena peristiwa yang betul-betul kritikal. Sampai esoknya dia pergi terus jumpa ustaz tu, sebab dia kata dia tak tahan. Benda ni lain macam. Ceritanya, pada malam selepas dia balik daripada masjid, selepas dia berjumpa dengan Ustaz A, dia buat aktiviti macam biasa. Bila masuk rumah, dia buat aktiviti macam biasa, makan, mandi, dan akhirnya dia tidur. Lebih-lebih kurang pukul 1 lah macam tu, baru dia dapat tidur. Tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba dia dengar ada orang bisik dekat telinga dia. Suara lelaki yang sangat garau. "Kamu." Waktu tu dia terbangun. Siapa pula yang berbisik kat telinga aku ni? Dia pandang kiri, pandang kanan. Mungkin dia mimpi je kot. Dia kata, berangan kot. Banyak sangat tengok cerita hantu katnya ni. Ataupun ambil gambar yang pelik-pelik. Dia sambung tidur, selimut balik. Tiba-tiba dia dengar lagi sekali lagi. "Kamu." Dia terbangun. Dia rasa dia kena buat sesuatu. Dia pada malam tu dia bercadang, kalau kali ketiga bunyi sekali lagi, dengar orang panggil, dia akan bangun, buka lampu, nak pastikan tak ada apa-apa dalam bilik tu. Dan kali ni dia cuba tidur mengiring, menghadap bahagian yang lain, supaya benda tu diharap tak ada lagi bunyi orang panggil. Tapi tengah dia nak layan mata, tiba-tiba dia dengar kali ketiga, "Kamu." Dia bangun daripada tempat tidur dan dia berlari nak nyalakan lampu. Sewaktu hampir tangan dia nak memetik suis, tiba-tiba dia terdiam, sebab dia rasa dekat belakang dia ada sesuatu. Dia tak tahu macam mana nak jelaskan, tapi dia rasa dia seolah-olah badannya sejuk. Benda tu dia tak tahu bentuknya macam mana, tapi betul-betul belakang dia, tepat dekat belakang dia. Dia diam. Dia terjadi batu. Dia tak boleh bergerak. Dia tunggu je apa yang berlaku seterusnya. Tiba-tiba dengar ada sesuatu daripada belakang dia, bagi tahu satu clue yang dia tak faham. "Kenapa kamu halau aku? Kenapa kamu halau aku?" Pada waktu tu dia dah jadi sangat ketakutan. Dia kumpul segala kekuatan. Dia petik suis lampu. Bilik dia jadi terang dan dia pandang belakang. Kalau jadi apa-apa, dia nampak apa-apa, dia redha. Yang dia nampak hanyalah satu bilik yang kosong. Mana datangnya suara tadi, dia pun tak tahu. Jadi dia rasa tak sedap hati. Dia keluar daripada bilik dia. Dia capai kunci rumah. Dia keluar daripada rumah dia. Dan dia bergerak jalan ke rumah kawan dia yang jaraknya lebih kurang 10 meter daripada rumah dia. Dalam keadaan dia berjalan tu, walaupun pada waktu tu pukul 1 pagi, dia berjalan dalam keadaan dia menjerit-jerit nama kawan dia, dengan harapan kawan dia keluar daripada rumah dan sambut dia dekat depan rumah. Betul-betul doa dia dimakbulkan. Kawan dia keluar daripada rumah, tengok dia dalam keadaan yang berpeluh-peluh dan muka macam nak menangis. Jadi kawan dia tanya, "Pak Su, kau kenapa ni? Kenapa kau macam ni?" Belum sempat Pak Su jawab, tiba-tiba Pak Su dengan kawan dia nampak ada berbola berwarna merah masuk kat dalam rumah Pak Su dan padam. Berbola tu sangat merah dan sangat jelas. Tapi Pak Su tak tahu apa benda tu. Kawan dia bila tengok macam tu, terus kawan dia kata, "Jom masuk rumah aku, tidur rumah aku. Tak apa, besok pagi kita pergi rumah kau." Dan selepas besok paginya, bila diingat-ingat balik, barulah Pak Su tahu mana datangnya puncanya benda ni semua berlaku. Sebelum dia pergi berubat dengan ustaz tu, selepas difikirkan semula, 2-3 hari sebelum tu sebenarnya dia ada ambil gambar satu peristiwa yang sangat mengerikan berlaku dekat dengan rumah dia, iaitu satu bangunan nak dibina. Satu bangunan dibina, dan pada pagi tu semua pekerja-pekerja pembinaan ada dekat tapak kejadian,
Dan diorang ni tengah nak naik lift yang selalu digunakan dekat tapak pembinaan kan. Diorang ramai-ramai naik lift, tapi entah macam mana silapnya, teknikal silap, lift tu putus talinya dan jatuh ke bawah. Semua pekerja-pekerja pembinaan yang ada di atas lift tu semua jatuh dalam keadaan berkecai-kecai. Pada waktu tu Pak Su adalah orang pertama yang sampai dekat tempat kejadian dan dia rakamkan semua gambar-gambar mangsa. Sampaikan dia kata ada gambar mangsa dia tak sanggup nak rakamkan. Keadaannya sangat menakutkan. Dan itulah puncanya. Mungkin, mengikut kata ustaz tu, mungkin roh atau korin daripada mangsa tu marah dengan Pak Su. Kenapa tinggalkan dia? Kenapa tak uruskan jenazah dia dengan baik? Kenapa datang hanya mengambil gambar dan sebarkan gambar tu ke tempat lain? Mungkin makhluk tu marah. Korin ataupun roh kan, makhluk tu marah. Dan ustaz ajarkan bacaan-bacaan tertentu untuk menghalau, untuk menjadi peninding diri. Dan sejak daripada tu Pak Su amalkan supaya dia rasa lebih kuat. Sebab bekerja dalam bidang macam ni memang menakutkan. Kita yang tengok surat khabar pun sekarang ni kan, orang kadang-kadang ada share dekat Facebook, ada share dekat mana-mana, dah cukup menakutkan kan. Inilah pula Pak Su yang kerja dia mengambil gambar. Tapi Pak Su cakap ini adalah cerita yang pertama. Jadi saya harap Pak Su hantar lagi cerita. Sebab pengalaman macam ni memang sangat-sangat pelik. Tak pernah diceritakan. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita abang kali ini. Dua cerita ni memang cukup-cukup bagi kesan pada abang. Dan sewaktu abang bacakan email, dua-dua email ni dia punya meremang lain macam. Ada juga yang tegur abang bercerita hari ni agak laju. Hari yang sebelum-sebelum ni pun agak-agak laju juga. Sebenarnya kenapa abang bercerita laju? Cerita yang abang dapat, email yang abang dapat adalah sangat panjang. Dan ada banyak peristiwa-peristiwa sampingan. Jadi abang terpaksa cerita dengan cepat supaya tak adalah lama sangat waktu bercerita. Ini pun dah lebih 30 minit. Abang harap tak adalah jemu nak mendengarnya. Terima kasih sekali lagi sudi dengarkan cerita abang. Terima kasih juga pada yang membeli sambal lara dan perapan sate. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.